Nazri bin Abu Zarim, Imam Satu Masjid Seri Sendayan, yang diraikan yang berbahagia Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif, Pensyarah Kanan Fiqh Fatwa Pusat Kajian Syariah Universiti Kebangsaan Malaysia, serta yang diraikan yang berbahagia Saudara Ustaz Abdullah Hairi bin Haji Harun, pendakwah bebas. Seterusnya datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya, pada malam ini kita semua diizinkan berkumpul di dalam suatu majlis ilmu, yang mana majlis ini merupakan anjuran Jabatan Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dengan kerjasama Masjid Seri Sendayan, yang mana kita sama-sama menganjurkan sebuah program bual bicara di bawah tajuk Wakaf, tanda keabdian hakiki seorang hamba. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan dipimpin, majlis ini akan dipimpin oleh penceramah jemputan khas kita yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi insya-Allah suka untuk saya kongsikan juga, pada malam ini kita ada membuka bus pameran di luar, yang mana bus itu merupakan bus perkhidmatan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang terdiri daripada Jabatan Wakaf, bahagian kaunseling, bahagian agihan zakat, bahagian kutipan zakat, serta kita kerjasama dengan Takaful Ikhlas. Jadi insya-Allah selepas majlis ini tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk bersama-sama untuk menziarahi bus-bus yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif berserta yang berbahagia Ustaz Abdullah Hairi bin Haji Harun untuk meneruskan majlis. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram, pengacara majlis, yang berusaha, sahabat saya Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, yang saya kasihi saya usaha Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, yang berusaha Imam ataupun pengurus Ustaz Nazri, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan sedang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Alhamdulillah, ini kali kedua saya datang ke sini. Oi! Jangan terkejut. Kali kedua saya datang ke sini, syukur banyak-banyak. Walaupun rakan kami yang ketiga tak dapat hadir. Kan? Selalunya kami bertiga, saya, Datuk dan juga Ustaz Aslin. Tapi tak tahulah kenapa Ustaz Aslin tak dapat. Sedih rasanya. Tapi malam esok kami akan bertiga bersama lagi di Masjid An-Nur di Batu Kif. Alhamdulillah, walaupun kami berdua, tapi lebih kurang samalah bertiga. Kerana hantu Ustaz Aslin masih bersama dengan kami. Tuan-tuan, bila bercakap tentang wakaf, kita kena ingat satu hadis Nabi SAW. Bila disebut sadaqatun jariyah, Imam Khatib Asy-Syarbini, bila sebut sedekah jariyah, dia menghuraikan hadis itu, dia kata sama dengan wakaf. Imam Syarbini kata wakaf, sadaqatun jariyah. Kerana apa? Kerana wakaf ini benda yang mengalir. Dan ulama mengatakan wakaf ini ada dua. Pertama wakaf khas, satu lagi wakaf am. Wakaf khas khusus ni apa dia? Contohnya pembinaan masjid, kita khususkan. Satu lagi apa? Pembinaan sekolah, itu khusus. Yang am macam mana? Contohnya kita wakaf tanah, tak tahu apa nak buat lagi. Ini khusus masjid. Masjid ini selagi mana ada masjid, dia berterusan pahala dia.
Sebab itu saya cerita tuan-tuan, ada seorang makcik datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, yang mana lebih baik? Saya nak wakaf atau sedekah? Sedekah, tuan-tuan keluar sedekah, bagi kat dia. Dia beli makanan, habis. Tapi wakaf dia berterusan. Berterusan. Kan? Ada seorang hamba Allah, baru ni telefon. Dia kata, Ustaz, saya nak wakafkan tanah saya untuk nak buat mahat tahfiz di Cemor. Saya tanya dia, makcik, kenapa? Saya nak pahala tu berterusan, dia kata. Supaya kalau saya meninggal pun, mahat tahfiz yang dibina itu, alhamdulillah masih digunakan, mereka baca Quran, saya dapat pahala. Sebab tu saya nak bagi tahu lah tuan-tuan, dalam hidup kita ini, benda yang baik jangan tangguh. Jangan tangguh. Walaupun sedikit, walaupun benda tu nampak simple, kena mulakan. Bila kita mulakan, dia akan jadi berterusan. Saya teringatlah bila terbinanya mahat tahfiz di tempat saya. Sekarang dah hampir 10 tahun. Hari ini lah cukuplah 10 tahun penubuhan mahat tahfiz saya, Asy-Syafi'i. Pagi tadi, Timbalan Menteri Besar Kelantan datang merasmikan 1 dekad sekolah saya. Pecah tanah ialah Datuk Dr. Harundin, Allah yarham, meninggal. Dia yang pecah tanah. Hari ini cukup 10 tahun. Maka Datuk Nik Amar sign pula untuk 10 dekad. Macam mana terdiri? Ini rentetan saya nak cerita. Dalam benda baik kena mulakan, jangan tangguh. Ayah saya kata, Khairi, tanah aku ni aku ada. Buat sekolah, tengok, mulakan. Kita banyak kita bagi nantilah, nanti. Jangan nanti. Mulakan. Aku wakaf tanah ni. Saya kata, ayah, wakaf tanah ni nak buat apa? Buat sekolah, dia kata. Nampak? Dia mulakan. Masa tu saya mengajar di Pulau Ketam. Tuan-tuan tahu sejarah saya di Pulau Ketam? Saya duk fikir, macam mana ni dalam bulan Ramadan ni nak buat sekolah? Saya ceramah di satu masjid dekat Ampang. Saya kata, tuan-tuan, ayah saya wakaf satu tanah lebih kurang dalam 4 ekar. Sekarang ni tanah tu jadi 8 ekar. Saya nak buat sekolah. Lepas tazkirah ni, tuan-tuan, kita buat kutipan sikit. Saya nak balik, nak bina sekolah. Alhamdulillah, malam tu dia orang kutip, lebih kurang macam ni lah majlis tu, ramai orang dapat dalam RM6,236. Saya ingat lagi. Saya bawa balik, nak cari kontrak macam mana. RM6,326. Dalam kebaikan, mulakan, jangan tangguh. Pangah saya kata, pangah saya UPSR tak ada, SPM tak ada, PMR pun tak ada, tak mengaji mana, kontraktor pun tak tahu. Dia kata apa? Tak apa, aku buat sekolah ni. Tuan-tuan bayang, bukan kontraktor, tapi benda baik, mulakan. Kita jangan tangguh. Ni kita tak apa, mulakan. Dia kata tak apa, Pak Noh buat. 6,326 nak buat apa? Dia beli semen. Bila beli semen, tuan-tuan tahu dia nak buat beam tu, dia tebang buluh. Dia tebang buluh, inisiatif dia tengok. Dia tebang buluh, dia aturkan, alhamdulillah terbina beam. Dia mulakan benda yang baik. Bila bina beam, saya pergi ceramah Selangor, balik 10,000. Dia naikkan tiang. Dia naikkan tiang dengan menggunakan buluh. Sekarang ni orang tak pakai buluh dah, orang pakai apa? Pakai itulah yang staging kan, staging. Tapi benda baik dia mulakan dengan buluh. Akhirnya atur naik tiang, tuan-tuan, naik tiang. Pasang dinding lebih kurang besar ini, tuan-tuan. Mahat tahfiz saya, dewan dia besar ni. Nak letak ni bumbung. Bila letak dia bukanlah graduan daripada universiti. Cuma idea dia boleh digunakan. Sebab tu benda baik, kalau ada idea, bagi idea. Kalau ada duit, bagi duit. Kalau kita ni hanya mampu dengan tenaga, mulakan. Jangan tangguh. Letak, bergoyang, tuan-tuan, bergoyang tu. Dewan saya tu bergegar. Orang kampung datang punya ramai.
Dia orang kata apa? Bangunan jadi tepung talam. Tahu tak tepung talam? Sengit. Ini negatif ni mesti ada. Dalam kita nak buat baik, jaga tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat benda baik, negatif tu mesti ada. Orang tak suka kat kita. Saya panggil kontraktor tuan-tuan yang pakar ni, cek. Macam mana tuan-tuan ni separuh daripada tiang ni, tiang sekolah saya. Kontraktor dia kata, Ustaz, kiamat pun tak runtuh dia kata. Jadi saya kata, bagus pendapat ini kontraktor ni. Pangah saya tak ada lulusan apa. Dia kata, tak apa, kita bina. Rupa-rupanya nak letak, tak ikat lagi, mesti bergoyang. Tapi ni negatif ni. Aku duk kata dah, aku nombor tuan-tuan, tu geramu. Ini nak penyakit ni. Kita nak buat benda baik, yang negatif ni lah banyak datang. Akhirnya apa, bila dah letak, dah ikat, dah welding, sampai sekarang 10 tahun, bangunan itu masih elok. Alhamdulillah. Kerana apa? Benda baik, mulakan. Mulakan tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan ada RM1 tangguh nak masuk, nanti jangan tuan-tuan, mulakan. Bila dah mulakan, terbina Mahat Tahfiz. Orang report, Mahat Tahfiz ini bila mulakan, kita ada speaker. Ganggu orang kampung. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganggu. Pergi report polis. Cucu dia tak boleh tidur. Nampak tak mangkuk ayun ni? Ni, cucu tak boleh tidur. Ni, negatif. Tapi kita mulakan. Datang seorang makcik. Ustaz, jangan guna jalan orang kampung. Tengok, benda baik mulakan. Itu makcik nak buat apa? Dia buka ni rantai emas dia. Sebesar ini. Nah, Ustaz. Saya kata nak buat apa? Ustaz, ambil rantai emas saya, pergi gadai, buat titi. Tengok, benda baik, mulakan. Kita banyak tangguh nak datang surau ni, masjid ni. Nantilah COVID. Kepala otak hampa COVID. Mai, mulakan. Bila tak mula, tak akan mula. Saya nak bagi tahu, tak akan mula. Kita duk bagi masalah sembahyang berjarak. Jarak, mulakan datang berjamaah. Dia akan jadi semangat, tuan-tuan. Dia mulakan, ambil ustaz, pergi gadai rantai ni. Saya gadai dapat 16,000. Pak Ngah, ada apa? Boleh tak buat titi? Dia kata tak apa. Aku buat titi. Alhamdulillah dia buat titi tu sekarang, tuan-tuan. Bila siap makcik yang wakaf tu meninggal dunia. Sekarang titi tu every minute orang lalu. Dia dapat pahala tak? Kerana apa? Kerana memulakan. Sebab tu benda yang baik, kita kena mulakan, tuan-tuan. Walaupun benda tu simple. Ada di kalangan kakak-kakak kita kan? Tak apalah, nanti tangguhlah, nantilah kita nak pakai tudung. Mulakan sekarang. Tuan-tuan tengok, kebaikan dia akan datang berterusan. Sebab tu Majlis Agama Islam, alhamdulillah, ada zakat. Kan? Ada pengurusan yang baik. Ni Teusa baru, mana Datuk tadi kan? Teusa. Ni, orang muda ni bersemangat. Sebab tu saya nak bagi tahu, nak buat, jangan tangguh, mulakan. Jangan kira orang kata. Kalau kira orang kata lah, ya Allah, sampai mati orang kata. Mati dah, dia berkata. Tengok. Mati dah, dia berkata. Kita buat, dia kata, kami duk kata dah, jangan buat. Kata juga. Kita buat jadi, dia berkata, jadi saya, esok lingkup. Ni kata juga. Kita dah buat elok dah. Dia berkata apa? Elok, aduh, tengok tak lama. Tuan-tuan, kita jangan kira apa orang kata. Mulakan. InsyaAllah saya yakin, apa yang kita buat akan dapat ganjaran. Dan alhamdulillah, hari ini saya menerima kunjungan Datuk Selidis sama dengan saya. Datuk Nik Amar datang tempat saya. Dia bawa orang Kelantan 300 orang hari ini. Mereka datang, tuan-tuan, duduk di chalet saya. Chalet saya semua aircon. Aircon, alhamdulillah, dewan pun aircon. Mereka sampai terkejut. Terkejut tengok, ya Allah, macam ni kah Mahat Tahfiz? Saya kata sebenarnya Mahat Tahfiz ni, saya bagi tazkirah macam ni lah pagi tu. Sebenarnya dimulakan oleh seseorang hamba Allah. Maka dia jadi realiti. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah, dalam kebaikan jangan tangguh. Kita banyak tangguh. Bila banyak tangguh, tuan-tuan akan tengoklah tertangguh dalam urusan yang lain. InsyaAllah itu sebagai motivasi mula. Kita nak bagi kepada
Datuk Dr. Izhar untuk sambung supaya dia memulakan. Saya memulakan, dia meneruskan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kekanda saya Ustaz Abdullah Khairi yang baru sampai daripada Pulau Pinang. Tu dia garang sikit petang ni. Yang saya hormati Setiausaha Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Ustaz Zainal, Tuan Haji Zainal. Yang saya hormati Ustaz Nazri yang bersungguh-sungguh nak buat program ni tuan-tuan, walaupun suasana keadaan tak berapa, orang kata apa, ada orang nak datang tapi dia kata datang kan tak boleh masuk masjid, dia kata. Ada orang kata nak pergi pun tak best lah, dia kata semayang jarak-jarak, macam-macam lah tuan-tuan. Nanti kalau dah rapat pun tak datang juga. Itulah dia manusia. Apabila tidak ada, dia akan minta. Bila dah ada, dia akan cari alasan yang lain. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya nak sambung apa yang Ustaz Abdullah Khairi sebut. Mulakan. Bila sebut mulakan ni tuan-tuan, ini tanggungjawab kita. Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, Nabi mulakan. Nabi bukan suruh sahabat buat, Nabi mulakan. Mulakan apa? Mula membina Masjid Quba. Sebelum mula Masjid Quba, apa yang Nabi buat? Nabi mulakan dengan usrah. Dekat mana? Dekat Makkahul Mukarramah. Ketika itu dalam keadaan diam-diam tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Nabi bukan buat seorang-seorang, tak. Nabi ajak seorang, kawan-kawan. Mula dengan Abu Bakar, kemudian mula dengan Ali bin Abi Talib, lepas tu dengar pula dengan Khadijah radhiyallahu anha, dengan sahabat-sahabat yang lain. Zaid bin Haris, Zaid bin Sabit, semua duk datang dekat Nabi SAW. Mula. Sama lah juga kita hari ni tuan-tuan. Nak hidupkan agama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mulakan dengan pembinaan ummah. Nak bina ummah ni macam mana tuan-tuan? Bak kata Ustaz Abdullah Khairi, mulakan sebab takut datangnya saat kematian. Allah Rabbi. Tuan-tuan, mati ni tuan-tuan, dia tak kira siapa pun kita. Sahabat saya tuan-tuan, ni yang umur sama dengan saya, tak kurang 10 orang, semua meninggal. Mengejut semua. Seorang kawan meninggal tengah nak mulakan mesyuarat, sama juga dekan dekat UIA. Isteri dia kat dekat UKM. Isteri tengah bengkel dekat Port Dickson. Isteri ada jawatan, suami dekan. Baru nak mulakan mesyuarat, tiba-tiba rebah. Tuan-tuan, tak tua. Umur awal 40-an, Allah ambil umur. Ada kawan saya, on the way nak pergi ceramah. Tazkirah, maghrib. Antara maghrib isyak mengajar kitab. Duduk dalam kereta sesak nafas. Parking tepi, meninggal dunia tengah jalan. Tuan-tuan, nak bagi tahu mati itu pasti, dia tak kira siapa pun kita. Itu sebabnya Allah bagi tahu dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum mati je tuan-tuan. Nak datang masjid, datang sebelum mati. Ni masih hidup ni. Ni, apa nama isteri kepada seorang artis terkenal, Anita Baharum. Orang baik tuan-tuan, ya Allah ya Tuhan. Dahlah geng masjid yang antara yang memasukkan program-program agama dekat Astro, dekat TV-TV. Ni, dia cuba masukkan dengan program Habibnya, dengan program selawatnya, dengan macam-macam program. Tuan-tuan, meninggal masa mana? Tengah tidur. Muda lagi. Baru ni. Eliza Hilmi kahwin dengan Mahdi. Hari yang sama suami dia meninggal. Tengah tidur. Ya Allah, Allah ambil umur. Tuan-tuan, mulakan sebelum datang ajal.
Gunakan sebelum datang ajal. Sebab Allah kata, gunakan, manfaatkan hidup kamu qabla an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya ajal. Maka tu salah itu. Sebelum datangnya ajal. Sebab bila datang ajal, apa yang Allah kata? Sebab bila datang ajal, kamu akan berdialog dan berkata kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak kau lambatkan satu saat? Ya Allah, aku nak bertaubat. Aku nak jadi apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah, ya Allah. Itu sebabnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Berdasarkan ayat ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah, 3 perkara kita kena bersedia sebelum datangnya ajal. Pertama, keluarga kita. Mulakan dengan keluarga, tuan-tuan. Sekarang ni masjid Bandar Sendayan ni, siapa tak kenal, tuan-tuan? Kita pergi Langkawi baru ni dekat 10,000 orang. Malam tahun baru, apabila kerajaan benarkan tidak ada konsert-konsert, kita buat doa, kita buat majlis ilmu, tazkirah, kemudian kita berdoa. Malam tahun baru, tuan-tuan, hampir 10,000, tuan-tuan. Penuh dengan SOP yang ketat. Sebab SOP tu buat kat Padang. Penuh orang, tuan-tuan. Yang datang mandi dekat Pantai Cenang, datang, tuan-tuan. Ada seorang tu ambil gambar, kata, Ustaz, tak sempat pakai spender, datang juga, Ustaz. Malam orang tak perasan, dah mandi, dia kata basah, kata, mari juga ambil gambar. Tak kisahlah dia. Budak-budak muda ni, tuan-tuan, tengok, datang. Tuan-tuan, nak bagi tahu, kita mulakan dengan keluarga. Ni, masjid ni, orang Langkawi semua kata tahu. Cantik. Tuan-tuan, datanglah. Bawa anak-anak. Macam mana kita nak bagi masjid ni penuh, kalau kita anak pun tak suruh datang? Perasan tak, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah? Ni tunda pula, ya Allah, saya sedih betul. Tak tahulah, baru ni saya pun ada bagi komen sikit dekat RTM. Harap-harap disiarkan, tapi dimaklumkan siar, alhamdulillah. Kalau pergi UK boleh. Ni ada kawan nak pergi ke Swiss. Ya. Ada seorang nak pergi UK. Ada yang kat UK tak balik-balik lagi. Duduk tengah shopping tu. Tuan-tuan, pergi Mekah, kena stop. Saya cakap, tuan-tuan, orang nak buat ibadat ni, ketatkan sistem. Betul tak? Pergi UK boleh, kenapa Mekah tak boleh? Ini dalam, saya balik pada usul fiqh, sebab saya bidang usul fiqh. Kalau nak haramkan, haram semua. Haramkan arak, haramkan semua jenis yang memabukkan. Betul tak, Ustaz? Itu dia panggil qiyas. Kalau arak tu haram sebab mabuk, semua yang mabuk adalah haram. Kalau nak haramkan, nak larang orang pergi ke kota Mekah sebab COVID ataupun dia namakan apa, Omicron ni, maka stop daripada semua negara-negara lain. Lepas tu ada yang jawab, dia kata sebab ekonomi. Habis Mekah tak ekonomi? Ini kadang-kadang dia elah tu tak kemas, dia panggil elah ghairu mundhabitah. Ni dalam usul fiqh, tuan-tuan. Kalau orang belajar fatwa, dia tahulah macam mana nak tentukan hukum ni. Kalau nak tutup Mekah, tutup semua. Kalau nak tutup sementara Mekah, tutup juga UK, tutup juga Switzerland, tutup juga Australia, tutup juga Singapura. Selesai masalah. Baru orang tenang. Betul tak? Aku pun tenang. Ini tak, Mekah, sebab Mekah ni bahaya. Sebab dia kata jemaah ni tak ikut arahan. Jemaah haji, jemaah umrah pula kena. Habis yang balik UK tu baik sangat. Elok-elok je balik hari ni, esok aku jumpa kat pavilion minum kopi. Nak bagi tahu, tuan-tuan, Allah, tak payah sembang lah, tuan-tuan. Itu sebabnya muslimin, bila kita pergi ke Mekah, insaf kita. Masjid bukan dekat dalam kota Mekah. Ni, pembantu saya saudara Aizat. Tuan-tuan, kita pergi makan dekat Mina, Masjid Mina. Nak pergi makan nasi Arab. Bawa dia kali pertama kita bawa dia pergi makan nasi Arab dekat Mina. Jadi bila azan tu, bestnya azan dekat sana ni, tuan-tuan, tengah ukur baju ni. Tinggal sikit lagi bahu dengan ketiak. Tengah ukur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia letak pen,
Akhi, pada salah. Saudara, lepas mayang. Saya pula, ya Syekh, khalisu baqi qalil. Kalau boleh selesaikan sebab surau masjid tepi tu je. Dia tengah ukur bahu ni, dia tak tulis pun berapa ukuran bahu, 18,5. Aku ingat, nombor pun ingat lagi, 18,5. Saya kata tulis pun habis lah, 18,5 kita pergi lah masjid depan ni. La, ba'da salah. Dia kata lepas mayang. Saya kata sikit lagi. Sama ada kau nak teruskan buat dengan aku ataupun kau balik terus pergi buat tempat lain. Mula tuan-tuan. Kita ni jangan kata tu nak ba'da salah. Subuh esok pun sanggup lagi buat tu. Punya tak pergi. Tapi betul tuan-tuan, kita masuk masjid, semayang, masuk azan tu, kita masuk tak ada orang, ada 3-4 orang ni. Sebelum iqamah, pusing belakang, rapat ke belakang tuan-tuan. Rapat orang kat belakang. Ini bukan dalam masjid haram tau. Ini bukan dalam kawasan-kawasan haram. Ni luar. Tuan-tuan, surau dan masjid mereka penuh. Kenapa? Membudayakan solat. Itu sebab kita tuan-tuan, kena macam tu. Azan je, panggil anak-anak datang. Bawa isteri datang. Bawa anak beranak datang. Kenapa semayang kat luar? Kenapa semayang dekat rumah? Oh, sebab sekarang ni Omicron. Habis pergi Giant tak Omicron. Itu microwave. Apa cerita pula? Nah, oi, masuk pawagam boleh pula. Masuk masjid. Ni kalau nak cakap apa ni, aku panas. Saya tak pernah jekah. Dia, lepas ni kau jekah untuk aku. Tunggu tuan-tuan, sakit hati. Itu pertama. Mulakan dengan keluarga. Nombor 2, harta. Yang disebut wa anfiqu mimma razaqnakum. Apa yang aku bagi pada kamu tadi, keluarga, gunakan ke jalan Allah Azza wa Jalla. Nombor 2, harta. Tuan-tuan, gunakanlah harta kita ke jalan Allah. Tak rugi pun tuan-tuan. Nabi kata apa? In tunfaq yunfaq alaik. Bila engkau bagi, Allah bagi balik. Macam mana cara Allah bagi? Kita tak boleh nak cakap. Tak boleh nak dibayangkan tuan-tuan. Tak boleh nak macam mana nak cakap tuan-tuan. Ya Allah. Pernah sekali tuan-tuan. Ada yang macam Ustaz lah sebut. Ada yang berlaku, tak berlaku kat kita. Berlaku kat keluarga. Saya tuan-tuan, suatu hari saya nak pergi ambil dokumen kereta dekat Maybank Kajang. Jadi saya pun tuan-tuan, dokumen dah ada dah dekat kaunter. Just saya nak ambil, kemudian saya nak keluarkan duit sikit. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, masa saya sampai, parking tak ada. Maybank Kajang tu kalau tuan-tuan pergi, kalau kena ada 2 orang, nak tunggu. Sebab dia parking tak ada. Bila sampai, saya kata, alamak, parking tak ada pula. Saya pusing 2 kali, sebab saya buka tingkap tu, saya duduk tengok, jaga perasan. Jaga pun pergi kat saya, dia kata, Ustaz nak keluarkan duit ke? Tak apa Ustaz, parking tepi ni. Tengok, kuasa jaga. Kita duduk belagak kan? Rasa kita pangkat besar, jaga lagi besar kat situ. Kau pakailah kereta apa benda pun, ni, pakai Velfire. Jangan harap, brother. Tak ada layannya kalau dia tak kenal. Tapi Ustaz lah tak kisah, kau buka insyaAllah dia bagi, duduk tepi sekejap. Tapi tak boleh lama, sekejap je. Dia kata, Ustaz nak kalau duit? Ya. Tak apa Ustaz, memang parking tak ada. Ustaz duduk kat tepi, saya jaga kejap kereta Ustaz. Tapi jangan jauh-jauh sebab saya kena jaga Maybank. Kan dia jaga kereta, Maybank tak jaga pula. Jadi duduk kat depan tu, tepi tu, memang ada kosong, kedai depan tu. Saya letak kejap, saya pun pergi. Ambil dokumen dengan orang tu, keluarkan duit sikit. Sebab memang nak keluar duit. Saya pun jalan keluar. Bila sampai tu, orang tu duduk kat tepi sambil-sambil, duduk tengok Maybank, tengok orang lalu lalang. Saya pun nak masuk. Saya kata, Ustaz, terima kasih Ustaz. Nak minta doa sikit ni. Boleh? Tolong doakan anak saya Ustaz. Anak saya ni dah habis belajar, tengah cari kerja. Ustaz, doakanlah sekarang ni kerja payah Ustaz. Mintalah. Tolonglah Ustaz, doakan. Saya pun doa. Bila doa tu tuan-tuan, orang dah jaga kan, tengok tolong kita kan. Dia pula jaga. Takkanlah tak bagi apa-apa. Kan? Cak ayam betul kau tak bagi langsung ni. Saya pun keluar RM50. Bagi sup. Ustaz, tak mau. Tak, ambil. Ni saya bagi hadiah. Allah tu maha kaya tuan-tuan. Allah tu maha kaya. Kita pun balik. Bila balik tuan-tuan, Allah tu dia tak pernah. Betul kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi ni, in tunfaq yunfaq alaik. Bila kau bagi, aku bagi balik pada kamu. Tuan-tuan, bila balik tu, petang malam tu, rumah saya cerita. Dia bawa kereta Kelisa. Dia kata, abang, saya balik. Dia pensyarah USIM.
Balik tu dia singgah kat nilai, shell nilai tu, dia masuk kat shell nilai, dia kata apa? Dia kata, bang, tadi saya balik tadi. Saya bubuh minyak. Bubuh penuh lah. Kelisa masa tu RM50 penuh. Saya bubuh minyak. Jadi saya pun nak pergi ambil kereta tu. Nak ambil duit, nak bayar penuh dekat cashier. Cashier kata, tak apa, dah ada orang bayar. Siapa bayar dia tak tahu. Sebab kereta tu unik. Dia warna orange. Dia selalu kutuk aku. Hang kutuk kereta aku, kurang ajar. Sebab warna orange. Tapi tuan-tuan, itu unik. Tak ada kat Bangi, tak ramai orang buat je. Lepas saya buat, baru ada 2-3 orang buat lah. Lepas tu balik dia cerita kat saya. Dia kata, murah rezeki saya. Kau tahu tak sebab apa murah? Sebab tadi aku bagi 50. Allah balaslah kat kamu. Bagi balik. Tapi nak bagi tahu, Allah tak bagi kat saya, tapi Allah bagi kat isteri. Samalah juga kita tuan-tuan. Infaklah. Allah tak bagi kat kita cash, Allah bagi kat keluarga kita. Allah bagi kat anak-anak kita. Allah bagi kat family kita. Manalah tahu Allah bagi kat cucu cicit kita. Itu nombor 2. Nombor 3, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, amalan-amalan soleh. Sekarang ni Allah bagi masa untuk kita solat berjemaah. Datanglah tuan-tuan. Inilah tempatnya. Tak sini dekat masjid-masjid surau-surau lain. Hidupkanlah tuan-tuan. Amal-amal soleh. Itu yang satu. Nombor 2, semayang malam. Inilah masa untuk bangun semayang malam. Tuan-tuan, kita makin berumur ni tuan-tuan, tidur tak boleh banyak. Tidur lewat, bangun awal. Itu dah jadi satu kebiasaan. Betul Ustaz? Dia kata, anak pukul 4.30 tak boleh tidur. Dia kata. Saya kata biasalah, umur dah 52. Bakal mati ni. Tengok muka toya dah tuan-tuan. Sungguh, tapi nak bagi tahu bila umur. Saya umur 40, sekarang ni 40 lebih, dah 43, 44 dah. Tuan-tuan, pukul 3, pukul 4 dah bangun dah. Selalu nak terkencing. Kenapa nak kencing? Saya ingat Syekh Qurayyim Rajih dia kata apa? Idza bada'ta fi umri 40 ma fawq. Apabila umur kamu sudah masuk 40 ke atas, kamu akan rasa apa yang aku dah rasa. Sekarang masa tu umur dia 70. Kamu akan rasa yang mana aku rasa. Setiap detik, setiap masa tengah tidur nak terbangun kencing. Sebab apa? Allah suruh kamu bangun, bukan bangun kencing saja. Bangun, ambillah wuduk, semayanglah 2 rakaat. Ditaqarrubi ila Allah, untuk mendekatkan diri dengan Allah. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang dikata Ibnu Katsir. 3 perkara daripada amalan kehidupan kita yang ada ini, gunakanlah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Apa amal soleh yang kita nak buat tu? Kan? Amal soleh ni kalau tuan-tuan tengok, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal soleh yang kita nak buat tadi ni mesti ahsanu amala. Ahsanu daripada hasan, hasan baik. Kalau ahsanu, amal soleh tu mesti yang lebih baik, yang terbaik. Tuan-tuan dengar tak? Bila kita azan, dia sebut apa? Kabir, besar, betul tak? Tapi Allah, dia sebut akbar, isim tafdil. Pernah tak tuan-tuan dengar orang azan? Allah kabir, Allah kabir. Ada tak? Tak pernah. Sebab Allah maha besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Amalan soleh ni ahsan, kena lebih baik. Kalaulah nak derma, RM1 lebih baik ke 10 lebih baik? Banyak kita RM1. RM1 syurga. Kalau tak ampas RM1 syurga. Dia ahsanu. Macam saya, khairi, baik. Lebih baik, akhyar. Nampak? Ni dalam Quran sebut ni, benda baik ialah ahsanu, yang terbaik. Sembahyang mesti terbaik. Buat yang terbaik. Sedekah yang terbaik. Tuan-tuan, saya nak cerita tuan-tuan, tadi jumpa YB Fatan. YB Fatan dengan salam. Kan mengaji kat Sirah sekali kan? YB Fatan. YB Fatan dia kata, Ustaz, saya anak tak ramai. Alhamdulillah Ustaz. 9 orang kan? 9 orang tak ramai. Bapak dia 16 orang. Bapak dia. Rupanya keluarga ni datang daripada atas yang sama kami. Baru tahu semalam.
Family letak yang sama. Bapak dia 16 orang. Kepala bapak, atas lagi. Kepala bapak tu, bini 4. Baru kami tahu, tuan-tuan. Rupa-rupanya dia orang tahu 3 saja bini. Rupanya bapak dia ni kahwin 4. Yang keempat itu kahwin orang kampung saya 6 bulan saja. Kami panggil balik. Anak dia 26 orang. Memang kepala bapak betul lah. Memang hebat. Tapi tuan-tuan, hebatnya yang kepala bapak ni, ini bukan maki ni tuan-tuan, yang kepala bapak atas ni, hebat tak hebat? Tuan-tuan tengok, ulama terbesar bila sebut Tok Ayah Kedah, nama Haji Arsyad. Orang Kelantan kalau sebut pondok Tok Ayah Kedah dekat Pancor, nama Haji Arsyad itulah seorang ulama yang cukup karamah. Di antaranya apa? Ada pondok yang dia wakafkan. Dia buat yang terbaik. Kita buat amalan, buat cincai. Orang tahu kata cincai. Boleh semayang kira okey lah? Yang penting semayang. Allah Akbar okey lah? Kan? Sedekah boleh lah, boh. Kira okey lah, bagi lepas lah. Tapi Allah sebut ahsanu amala. Contohnya, kasir, kecil. Asghar, lagi kecil. Ni, ahsanu, buat yang tak elok. Apa amalan yang terelok yang saya nak tekan, tuan-tuan, yang kita nak buat? Yang benda simple, pahala banyak. Di antaranya, absus salam. Bagi salam. Simple saja. Sekarang ni kita nak salam, tak boleh kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dia. Ni pahala besar, tuan-tuan. Kita doa, kemudian minta rahmat, kemudian minta berkat. Hebat tak? Banyak tak di kalangan kita amal? Tak? Jumpa. Oi. Hello bro. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jawab, doa balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak? Perkara ni nampak simple tuan-tuan, tapi pahala yang sangat besar. Dan salam ni tuan-tuan, tak perlu ambil wuduk. Tuan-tuan salah ambil wuduk tak? Sekejap, saya nak ambil wuduk je. Ambil wuduk baru pergi salam. Tak perlu. Tuan-tuan pakai spender pun boleh pergi salam. Assalamualaikum, pakai spender. No problem. Tapi jangan buat macam tu, tuan-tuan. Jumpa ustaz, yang masalah yang tak tahan, saya pernah masuk jamban. Keluar-keluar, tolak pintu. Assalamualaikum. Saya ada latih, weh jamban lah bro. Semangat nak bagi salam. Tak kena tempat. Tapi nak kata, pahala cukup besar. Bagi salam. Sampaikan salam. Salam ni ada sunat. Sunat macam mana? Contohnya ada kawan saya, Kobi Patan tadi. Dia bagi tahu saya, sampaikan salam pada Ustaz Dr. Izzah, kawan baik saya. Tapi dia sebut, tengok, ini orang yang mengaji. Sampaikan salam saya kepada Ustaz Izzah Radif dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Maka saya pun sampai kat dia. Ustaz, salam. Dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebab sampaikan salam, banyak. Sampai salam, kita nak jawab apa? Terima salam. Sebab salam tak sebut. Betul tak? Sunat dia menjawab. Banyak kita sampai salam. Salam sebut tak? Tak. Sampaikan salam saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Kita baru habang. Ustaz Wabi Patan dia sampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum. Ni lah sunat jawab. Ni wajib jawab tadi. Ni Ustaz, saya bagi salam tadi pada tuan-tuan. Tuan-tuan wajib jawab. Tuan-tuan jawab tak? Main handphone. Cak ayam tu. Saya bagi salam, tuan-tuan wajib jawab. Wajib jawab. Pahala cukup besar. Kali lagi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang baru jawab. Ni orang baru jawab. Jadi lena. Dapat pahala wajib jawab. Lagi apa? Salam. Salam yang tak perlu dijawab pada. Imam tadi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum jangan jawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Tak perlu jawab. Kan? Tak perlu jawab. Ada yang salam, tuan-tuan, makruh dijawab. Ketika mana? Sebab tu kita ni nampak benda simple, tapi amalan ni sikit tapi pahala besar. Ketika dalam majlis ilmu. Contohnya saya duduk ceramah ada forum ni, tiba-tiba ada seorang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Dalam majlis ilmu, tuan-tuan, makruh bagi salam. Ataupun tengah makan. Saya duduk makan elok. Assalamualaikum Ustaz.
mati tu tercekik. Makruh ketika makan. Mana lagi yang haram? Ada haram. Haram ketika mana? Ketika dalam jamban, dalam tandas. Jangan keluar bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam jamban. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haram jawab. Tapi yang ni tuan-tuan, ramai di kalangan kita membiarkan dia begitu saja. Tama-tama letak salam dah. Kan? Kita balik pun, orang utara kata nyong-nyong balik itu ya. Tuan-tuan, sampaikan salam. Kerana kita mendoakan dia sejahtera, minta rahmat dan minta keberkatan. Saya nak cerita tuan-tuan ni, yang kata berkat rahmat ni kita tak nampak, tapi kita akan rasa. Rasa macam mana? Saya ambil pengalaman. Menerima tetamu 3 hari 2 malam. Hari ni mereka berpisah. Rasa sayu tuan-tuan. Kami sediakan semua penginapan, makan free. Alhamdulillah, saya yakin tetamu yang datang, dia datang dengan rahmat. Dia pergi dengan keberkatan. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita menghabiskan untuk semua ni. Mereka 300 orang. Ada orang datang, Ustaz, YB nak datang ke? Timbalan timsak, saya bagi seekor lembu. Ni, tengah hari tadi makan seekor lembu. Sebelum tu, 5 ekor kambing. Sebelum tu lagi, nasi mandi. Kerana apa? Ramai di kalangan mereka sampai tak mandi, kita bagi nasi mandi. Bagi semua free. Saya yakin tetamu datang dengan rahmat, tinggal dengan keberkatan. Hari ini tuan-tuan, ada seorang hamba Allah. Dia telefon saya, Ustaz, hari Isnin ni, saya akan hantar untuk pembinaan masjid Ustaz, semen 100 kampit. Tengok. Allah beri keberkatan. Kerana apa? Allahu Akbar. Tetamu yang datang ni, rahmat sungguh. Kemudian ni, nak balik, semua nak balik dah. Bukan saja balik, saya bukan pandai ayat. Tuan-tuan, inilah Ma'at Tafiz saya ni dah hampir 5 juta bangunan. Tapi saya tengok, tak ada satu lagi pun di dalam Ma'at Tafiz ini milik keluarga Tok Ayah Kedah daripada Kelantan. Apa kata, ambillah satu portion, contohnya kapet ke, aircon ke, salah satu daripada masjid ini ataupun Ma'at Tafiz ini milik tuan-tuan. Oh, ayat pandai. Nak balik tuan-tuan pakat salam. Bukan salam saja. Salam kait. Sama orang kita nak balik ni pun. Salam kait ada kan? Ada. Nak cerita. Salam kait. Saya salam. Salam. Tiba-tiba ada seorang salam. Pop. Apa ni? Campur-campur tuan-tuan sebelum bertolak. Hari ni dapat 45,000 Ustaz. 45,000. Semen lagi. Masya Allah. Keberkatan. Bang, dalam benda baik, rebutlah. Bagikan salam. Insya Allah keberkatan pada diri kita. Kita akan rasa selepas itu. Yang kedua apa tuan-tuan? Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran kasira. Wahai orang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Ingat Allah banyak-banyak. Sembahyang kita buat banyak. Ingat Allah, dia suruh banyak. La ilaha illallah. Tuan-tuan akan rasa kemanisan dia bila buat. Nak cerita tak erti macam Ustaz Dr. Izzah. Dia cerita tentang nikmat bangun malam. Orang yang tak buat, dia tak rasa Ustaz. Dia tak akan rasa nikmat dalam ibadat ni. Macam orang duk bagi sedekah lah. Kalau dia selalu bagi tuan-tuan, dia akan rasakan nikmat sedekah tu. Nikmat dia. Nak cerita tak erti tuan-tuan. Orang yang kena buat. Tuan-tuan duk datang sembahyang berjamaah kan. Tiba-tiba tuan-tuan tak boleh datang. Dia rasa tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk. Saya selalu cerita dalam ceramah. Ustaz duk ingat selalu. Ada seorang Bilal di kampung saya Lahariui. Dia pencen. Selalu duduk masjid. Dia duduk kat mana tuan-tuan? Orang pencen. Tepi-tepi tu lah tuan-tuan. Yang tepi-tepi tu geng pencen tu. Minta maaf. Selalu macam tu lah. Aduh, pencen. Tapi tak pernah miss. Selalu datang. Saya jumpa dia. Saya panggil apa nama? Allahu Akbar. Lupa nama saya. Saya kata, pasal apa selalu datang ni? Dia kata, Ustaz, saya datang kalau tak jumpa kawan, rindu. Rindu tuan-tuan. Dan dia ialah Bilal. Bilal tu selalu azan tak sedap pun. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Macam cakap. Azan macam cakap. Tapi tak pernah miss. Mesti azan. Satu hari tuan-tuan, dia datang nak solat subuh. Dia ni bawa apa nama basikal lawan arus.
Masuk dah kereta sana, dia tak. Sebab dia takut nanti dilanggar. Rupanya lawan arus, dia kena langgar pagi subuh tu. Jatuh dalam longkang 10 kaki. Tak sedar, sampai pukul 10, orang duk tunggu. Apa Tok Bilal ni tak azan? Nak azan apa dalam longkang? Tunggu pukul 10 baru dengar. Allah! Allah! Patah tangan, patah kaki. Allah! Dia berkata, Allah mana ni? Tengok dalam longkang. Angkat, bawa pergi masjid Seberang Jaya. Doktor scan, doktor nak operate, nak bubur besi. Dia kata apa? Doktor, tak payah bubur besi lah. Saya nak mati dah. Nanti buat berat aja angkat masuk dalam kubur. Tengok. Allah bagi macam firasat. Bagikan saya balik. Balik dia bagi tahu anak dia. Pergi panggil semua ahli masjid. Datang baca Yasin lepas Isyak. Kami pergi baca Yasin. Kami baca, dia baca. Kami baca, dia baca. Sampai pertengahan ayat, dia angkat tangan. Ayah saya pergi duduk sebelah. Bila duduk sebelah, dia kata, Pak Su, ajar la ilaha illallah. Ayah saya pun ajar lah. La ilaha illallah. Dia sebut-sebut, mati. Tengok, muazzin dengan azan, dia mati dengan kalimah Allah. Hidup dengan kalimah Allah, mati kalimah Allah. Tapi kalau hidup tak pernah sebut Allah, boleh sebut tak ketika mati? Tak akan boleh sebut. Sebab kalimah yang boleh sebut, la ilaha illallah aja ketika mati. Nak mati. Tuan-tuan buka mulut aja. La ilaha illallah. Nampak? Kalimah lain macam mana? Kena sebut subhanallah. Kalau Tuhan, kena muncung. Kalau lain apa dah? Lain. Sebut Allah kena buka. Maka bila nak mati, hanya kalimah tu aja boleh sebut. Tapi kalau masa hidup tak pernah sebut, takkan boleh sebut. Tuan-tuan buka mulut aja, buka. Cuba tuan buka tengok. Buka. Sebut. Anak hati tu. Tapi masa hidup tak pernah sebut, takkan boleh sebut. Sebab tu dikata apa? Banyakkan zikir. Amal lah tuan-tuan. Banyakkan zikir. Duduk macam ni kan, selawat lah dalam hati lah. Allahumma salli ala sayyidina. Mainkan bagi biasa. Tuan-tuan nak tahu rasa nikmat zikir, tuan-tuan try sebelum tidur tuan-tuan zikir. Tuan-tuan akan jaga lidah tuan-tuan masih lagi berzikir walaupun tuan-tuan tidur. Tak percaya? Buatlah. Jaga-jaga, lidah tu jalan lagi. Sebab kita dah biasa. Yang ketiga apa tuan-tuan? Sedekah. Sedekah, wakaf, tak perlu ada wuduk. Sedekah, wakaf cukup simple lah, cukup mudah. Ini ibadat, amal yang kita kena buat. Jangan tinggal. Sedekah senang tuan-tuan. Sekarang pakai handset. Ambil nombor akaun, transfer aja, betul tak? Ustaz, no? Transfer aja, okey. Pap. Dalam masa berapa minit? Tak sampai 1 second. Kan, 2 second. Tak, transfer. Tuan-tuan, saya nak tunjuk kat Ustaz lah, Dr. Izhar. Tengok hebatnya hamba-hamba Allah ni. Ini akaun sekolah saya. Tunjuk kat Dr. Izhar dah. Tengok, orang sedekah setiap hari. Ustaz, berapa? RM2. RM2, RM1, Allah, RM7. Tapi setiap hari. Tapi keseluruhan, wish. Tak tanya. Nama Abdullah Khairi. Itu ekor aku. Ini ekor sekolah. Tapi ada hamba Allah, dia sanggup bagi RM2, tuan-tuan. Kerana apa? Mungkin RM2 itulah ikhlas. Ni saya tak bohong ni, tengok ni. RM2, RM1 apa dah? Kan RM1 ni dia akan potong 50 sen kan? Transfer pakai tu. 50 sen tu orang lain punya. RM1 tu dia dah hilang dah. Tapi dia buat kerana apa? Benda baik jangan tangguh. Walaupun RM1. Tengok RM1 tu ada RM7, ada RM20. Yang ni RM10, RM200. Ni RM200. Ni banyak ah. Ni siapa ni? Janda muda. dah melawak tuan-tuan. Menunjukkan tuan-tuan ini amal yang sangat simple tapi pahala cukup besar. InsyaAllah saya yakin Tan Sri Syed Husin. Tan Sri apa? Syed Azman. Ini yang Mina ni. Rashid Husin. Tan Sri Rashid Husin buat dah. Alhamdulillah. Cantik tuan-tuan. Tapi bukan senang nak menguruskan. Saya tahu majlis agama Islam juga agak berat dengan kos yang agak tinggi. Sebab itulah tuan-tuan dengan majlis pun tak ada tapi malam ni alhamdulillah ramai. Tuan-tuan mulakan dengan sedekah ini dan yakinlah
bahawa pahala akan mengalir berterusan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya terus terang saya kata tuan-tuan, apa yang Ustaz Abdullah Khairi sebut tidak pernah keluar daripada apa yang diajar oleh ulama. Ustaz lah ni, kehebatan dia tuan-tuan, dia banyak pengalaman dan cerita. Tuan-tuan jangan pandang enteng. Banyak cerita, jangan. Kalau tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan belajar tafsir dalam Quran, berapa puluh persen, lebih daripada 50% adalah penceritaan. Cerita daripada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi apa lagi? Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihi salam, semua penceritaan. Sebab apa? Agar kita mengambil iktibar. Tuan-tuan, bila Ustaz Allah kata banyakkan amalan zikir, itu yang Nabi ajar kepada siapa? Sebab tu yang saya cerita pada Rashamno. Sebab dia selalu, dia ni, Mamat ni, dia dengan saya, engkau, aku je tuan-tuan. Semalam pun tadi pun juga. Dia ni baru, dia minat agama tuan-tuan. Dia dah mula minat agama. Padahal jutawan tuan-tuan. Tu, dekat Lancang tu, dia punya tanah. Allahu Akbar. Dia berapa kali ajak saya. Semalam telefon dia buat FaceTime, dia ada dekat mana? Dekat dia punya apa? Ni lah, kebun dia. Ya Allah tuan-tuan, Allah bagi macam-macam rezeki. Dia kata Ustaz, dia ingat dia tak boleh baca Quran. Dia tak boleh baca Quran sebelum ni. Dia kata Ustaz, aku apa yang tak ada Ustaz? Kalau sebut Rashamno, kalau orang tu tak kenal, pelik. Dia ni, Allah bagi rezeki. Tapi dia tak sombong. Tuan-tuan, Rashamno ni. Tapi dia kata, aku Ustaz, aku ada semua yang Allah bagi kepada manusia. Nak kereta, aku ada 18 kereta. Masa tu, sekarang tak tahulah dia jual ke tak. Dia jenis tak jual kereta, dia pakai kereta buruk pun simpan. Dia kata, anak aku boleh pakai. Rumah, Alhamdulillah, dekat Bandar Baru Bangi, dekat 3 buah rumah, tu ada satu nak jual. Dia tanya, siapa nak beli bagi tahu. Berapa? 3.7 juta. Ahlan wa sahlan. Senyap aku tengok. Nak jual. Dia kata rumah tu untuk lakonan. Aku tak mau duduk lah. Aku nak bagi, nak jual, nak lego. Anak-anak pun tak mau duduk kat Bangi. Dia kata. Nak kemasyhuran. Apa lagi tuan-tuan? Ya Allah. Dia tu, orang tengok dia pun dah tahu dah. Tapi dia kata, aku ada semua. Tapi satu aku rasa tak cukup Ustaz. Aku tak boleh baca Quran Ustaz. Aku tak boleh baca Quran, tapi aku malu Ustaz. Masa tu. Sehinggalah Allah jumpakan dengan seorang hamba Allah. Ustaz juga, Ustaz Quran. Tuan-tuan, Ustaz Quran ni, duk tanya dia selalu, bang, bila nak baca Quran? Bang, bila? Sampai dia serabut dengan Ustaz. Dia kata, kalau aku blok, takut aku masuk neraka, dia kata. Dia boleh, dia blok. Ramai dia artis dia blok. Yang kurang ajar dia blok, dia kata. Tapi Ustaz ni duk tanya siang malam, bila nak baca Quran, bila nak baca Quran, bila nak baca Quran, bila nak belajar. Dia kata aku nak blok Ustaz ni. Aku tengah syuting, dia tanya aku nak Quran punya. Ada sekali tu tengah nak peluk perempuan dia WhatsApp, tak jadi peluk dia kata. Tengah berlakon dia peluk semua dia kata zaman tu. Sekarang lain. Sekarang bawah suhan syarikat dia tu, siapa berlakon di bawah suhan filem tidak boleh lagi peluk-peluk. Minta maaf dia kata. Tengok, hidayah tu milik Allah. Alhamdulillah, dengan berkat ustaz tu, hari ni dia telah pun khatam dan dia buka kelas Quran untuk semua staf dia. Belajar muqaddam tuan-tuan. Qiraati tu. Sebab itu Muaz bin Jabal, bak kata ustaz tadi, nak sebut La ilaha illallah, saya kata bang, abang berlakon sebut mudahnya mati. La ilaha illallah, mati. Oh senang je tak? Bang, kalau mati betul tak macam tu bang? Betul Ustaz. Betul bang. Kalau tidak Nabi tak pesan pada Muaz bin Jabal. Muaz tanya, ya Rasulullah, macam mana aku ni nak mati dengan mudah dan masuk syurga? Kata Nabi SAW, anta muta wa lisanuka ratbun bi dzikrillah. Biar kamu mati, lidah kamu sedap, sedang mengenak menyebut nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka betul apa yang Ustaz lah sebut. Ada orang tengah baca Quran. Saya ingat guru saya Ustaz Abdullah, bukan Abdullah ni. Ustaz Abdullah hafaz Quran, dia hafizun li kitabillah. Dia duduk kat Mekah lama tuan-tuan.
tuan-tuan, masa jadi imam dekat Kelantan, dekat sebuah surau. Dia ni imam surau. Pada masa yang sama dia guru Quran. Tuan-tuan, dia selalu sebut masa saya mengaji Quran, bapak saya belajar dengan dia, dia baca macam Sudais. Tuan-tuan, dia selalu sebut, doakan ustaz biar mati tengah sujud. Mati tengah sujud. Itu ayat dia. Saya orang Selangor. Tapi sebab ayahnya orang custom, duduk kat Kelantan masa tu, dia timbalan pengarah custom. Pergilah saya kat sana, tuan-tuan. Ikut ayah. Ayah ni memang suka ikut kuliah-kuliah. Jadi masa tu ustaz tu pesan, doa dia mati dalam keadaan sujud kepada Allah. Tengok. Minta tu bab kita ni, tuan-tuan, jumpa siapa doa. Bang, doakan saya bang. Bang, doakan saya bang. Pakcik, doakan saya. Bang, kak, doakan saya. Tak salah. Minta doa orang. Mungkin salah seorang daripada mereka adalah wali Allah. Mana kita tahu? Tuan-tuan, dalam banyak-banyak tu Allah makbulkan doa Ustaz Abdullah saya ada masa dia meninggal dunia. Kami semayang pada malam 27 Ramadan. Tuan-tuan, masa tu kami semayang tarawih. Dia baca witir. Tuan-tuan, tengah semayang, rakaat terakhir, yang ketiga tu, satu rakaat terakhir tu. Dia tak baca 3 kul. Dia baca ayat lain. Masa tu sampai tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawf. Mulut tak boleh sebut. Dia kena stroke. Bila kena stroke tak boleh nak teruskan bacaan, Allahu Akbar, dia rukuk. Allahu liman hamidah. Allah Akbar tak bunyilah. Dia sujud dan tidak bangun-bangun lagi. Saya masa tu saya kecil tuan-tuan masa tu. Saya hafal Quran masa tu. Darjah 3, masuk darjah 4. Tengah hafal Quran. Saya masa tu bukan tengah semayang. Saya tengah makan karipap. Biasalah budak darjah 3, darjah 4. Makan karipap kat belakang. Kenapa? Semua orang. Lepas tu, suara lain dah. Tok Bilal belakang. Habis semua orang pun pusingkan beliau. Dia telah menghembuskan nafas terakhir ketika sujud terakhir. Di bulan Ramadan 27. Seperti mana yang dia minta untuk didoakan. Allahu Rabbi. Tuan-tuan. Itu sebabnya kita kena buat sesuatu. Kata Ibn Qayyim, ada 4 perkara yang boleh membahagiakan kita. Pertama, zu akhlak. Jaga akhlak. Itu pertama, kata Ibn Qayyim. Kalau betul kita nak bahagia dunia, bahagia akhirat, jaga akhlak. Kenapa orang suka berkawan dengan Ustaz Abdullah Khairi? Dia ada akhlak. Antara akhlak ni dia suka senyum. Dia suka menjerit. Dia mana-mana pun menjerit. Tadi aku naik bukit dekat Penilai. Tak tahu ada seorang perempuan. Ni Izzat ada lah. Seorang perempuan. Dia tegur saya. Dia kata, Ustaz Izzat. Ya, saya. Sebab saya naik bukit pakai kopi. Sebab kena pakai atas ni. Sebab takut apa-apa kan. Lepas tu dia kata, salam kat Ustaz lah. InsyaAllah. Kenapa? Dia senior saya kat sekolah. Perempuan lah. Kau ingat lelaki. Kawan dia semua perempuan. Saya terima salam. Waalaikumsalam. Dia kata sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata atas bukit ni. Izzat ada. Dia kata kami kawan sekolah. Sekolah apa? Ingat tak sekolah apa? Sekolah apa tu? Preschool kan? Preschool kot. Dia kata senior 2 tahun. Tapi duk tunggu juga dengar. Dia mengorat ke tak? Tapi dia tak sebut maknanya orang baik lah. Tapi memang dia orang kata, memang suka jekah dari dulu. Dia suka jekah tapi dia baik hati. Tengok. Orang baik hati tuan-tuan, di mana-mana pun tuan-tuan orang akan sayang dia. Dia bawa jemaah. Tuan-tuan, dia bukan bawa jemaah calang-calang di umrah tuan-tuan. Saya pernah bawa jemaah dia, duduk dengan dia. Kita nak kenal orang, musafirlah dengan orang itu. Kita laparlah bersama dengan orang itu. Kita letihlah bersama dengan orang itu. Saya dah rasa semuanya. Tuan-tuan, dia bawa macam-macam orang. Perangai seorang-seorang lain-lain macam. Yang jekah kat dia pun ada. Selalu dia jekah orang. Hari tu orang jekah dia. Dia boleh menangiskan orang itu. Tuan-tuan, sebab akhlak. Bukan senang tuan-tuan. Itu sebabnya jaga akhlak. Di mana-mana kita berada, jagalah akhlak. InsyaAllah Allah akan muliakan kita.
Yang kedua kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-wafa, jagalah amanah. Pemimpin, tolonglah jaga amanah. Kita ni dapat amanah, jaga betul-betul. Fa innaha la amanatun indallah, sebab ia amanah daripada Allah. Ni setiausaha Majlis Agama Islam yang baru, Tuan Haji Zainal, anggaplah ini amanah Allah. Bukan senang nak jaga Majlis Agama Islam negeri. Duit semua bawah. Dia akan tulis semua setiausaha orang besar, tuan-tuan. Saya doakan rafaqakumullah, semoga Allah bersama dengan anda. Ini amanah besar. Pemimpin-pemimpin negara, jagalah amanah. Ketika rakyat sedang susah, betul-betul bantu rakyat, bukan basuh sekolah yang telah dibersihkan oleh rakyat. Tolonglah, jangan buat malu. Ini amanah. Al-wafa. Tahniah kepada Ustaz Nazri, Imam satu. Dia bincang nak buat program ni bulan 10, tuan-tuan. Punya amanah, dia rasa saya tanggungjawab nak hidupkan masjid ni. Kalau ikut semua semayang kat luar, Ustaz, betul tutup ni sebab nak bayar kos tinggi. Tapi Ustaz kata tak apa, saya buka dulu. Saya buka tak dapat izin daripada pengarah, dia kata. Tapi dapat izin. Lepas tu dapat izin, cuma orang risau, Ustaz nak bayar macam mana? Ustaz kata tak apa, Allah ada. Allah, ini tawakal yang paling tinggi, tuan-tuan. Ini bukan main-main, ini nak bayar dengan elektrik, nak bayar elektrik. Tak bayar, tuan-tuan, selamat kita. Gelap malam ni. Tapi dia Ustaz kata tak apa, kita mulakan. Kita buat program. Alhamdulillah, program-program yang dilakukan, subhanallah, mendatangkan kebaikan kepada masjid ni. 2 bulan dah berterusan buka. Alhamdulillah. Boleh bayarlah, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Jadi, terima kasih Ustaz sebab menunaikan amanah ini dengan baik. Semoga Allah bagikan kemuliaan pada Ustaz satu hari nanti. Manalah tahu satu hari nanti Ustaz jadi pengarah Jabatan Agama pula. Jangan lupa kami. Itu tambahan dia. Amin. Amin kan? Benda-benda baik kita aminkan lah, tuan-tuan. Orang pemimpin macam ni yang kita nak tegas, berani dan suka buat benda baru. Sebab Nabi, dia tak suka kita ikut je. Kena ada transformasi. Itu yang berlaku di Madinah. Transformasi. Tu nombor 2. Nombor 3 ni yang penting. Al-karam. Dah kita, Ustaz dah buat dah sekarang ni, tuan-tuan. Sekarang ni masa kita, kata Ibn Qayyim, nak jadi bahagia, banyakkan infak. Nah, sekarang ni saya nak buka tabung infak untuk masjid kita. Pak Ustaz kata, kita nak buka tabung, kita bukalah, bagi kalau RM2 lah, tuan, apa yang ada dalam poket. Saya pun nak bagi, mana tu tabung mana? Cak ayam betul, baru nak keluar tabung. Mana tabung? Kita pakat-pakat bagi dah, tuan, sebab ini pun masjid kita bersama. Sebab itu, bila kita memberi, Allah Subhanahu Wa Taala akan muliakan kita. Jangan takut, sebab ini tempat kita. Tuan-tuan, bila mati, inilah tempat kita. Saya selalu pegang tu. Di mana-mana saya pergi, saya nak jadikan rumah Allah ini tempat terakhir saya satu hari nanti. Saya letak 2 hari lepas, tuan-tuan perempuan, saya mimpi guru saya, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Saya letak dalam Instagram dan Facebook. Saya tak tahu saya mimpi kat mana. Saya hanya jumpa dan dia tak tegur, tak cakap apa-apa. Dia hanya tengok, dia senyum, dia jalan. Saya tak tahu kat mana. Tapi saya ingat beliau, tuan-tuan. Almarhum suatu ketika dulu pernah masa kuliah, saya selalu sebut hormat guru ni, tuan-tuan, sangat penting. Dia pernah dikecam sebagai ulama kerajaan masa berlaku pergolakan Syria dulu. Kerana dia melarang rakyat lawan Bashar Assad. Dia kata jangan lawan Bashar Assad sebab Bashar Assad ini boleh merosakkan negara kalau kita lawan. Rakyat akan merana. Tapi tuan-tuan, betul apa yang berlaku. Masa kenyataan itu, ramai anak-anak murid termasuk di Malaysia ni cakap kata ini menyesal belajar dengan Syekh Buti. Sedangkan buku dia diguna oleh ulama dunia, tuan-tuan. Al-Buti. Kalau tuan-tuan type Al-Buti, B-O-O-T-Y, keluar dia punya muka, keluar dia punya
buku-buku dia. Dia antara yang menentang Wahabi dan sebagainya. Tuan-tuan, bayangkan apa yang dia cakap, apa yang dia lihat. Bab kata firasat tadi, ittaqu firasatal mu'min, takut pada firasat orang mukmin. Benar, sehingga hari ini Syria belum lagi merdeka. Hancur tuan-tuan Syria. Sekarang ni kawan saya bagi tahu, kalau nak beli sayur tahu, bukan nak makan hamburger ke apa benda, pakai plastik, bawa duit pakai plastik. Sebab apa? Negara sudah hancur. Tuan-tuan, saya ingat guru saya kata apa? Dia kata, apabila kamu ni Syekh Buti, dia kata bila kamu tekad untuk buat amal soleh, tekad sampai mati. Dia meninggal dunia dalam masjid, kena bom. Kena bom. Dalam masjid, masa tu tengah pergolakan. Bila pergolak tuan-tuan, kena bom, meninggal dunia di tempat kejadian. Masa tu kat YouTube sedang sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ambil umur dia. Tuan-tuan, bayangkan. Tempat dia meninggal itulah tempat dia mengajar sepanjang hayat dia. Itu sebabnya infak apa yang kita mampu. Itu yang dia mampu infak. Maka yang terakhir, kata Ibn Qayyim yang keempat, untuk mendapatkan kebahagiaan, barakah dalam hidup, at-taqwa. Di mana-mana kita berada, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan, kalau 4 perkara ini, kata Ibn Qayyim, ada dalam diri kita. Pertama, kamu ada akhlak. Kedua, kamu ada amanah dengan tanggungjawab yang Allah bagi. Yang ketiga, kamu pemurah. Dan keempat, kamu ada takwa. Satuaddi ila karamillahi azza wa jal. Kamu akan mendapat rahmat dan karamah daripada Allah azza wa jalla, insya-Allah. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan, semoga perbincangan kita pada malam ini mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga apa yang kita lakukan pada malam ini juga sebagai pembuka semangat. Tuan-tuan balik nanti, mungkin ada AJK Masjid 2 atau surau luar, ada ibu bapa yang duduk di luar, ayuhlah ajak anak-anak kita datang ke masjid dan surau. Sebab sekarang ni kalau kita nak minta untuk rapat-rapatkan soft, insya-Allah saya yakin akan rapat tak lama lagi. Perlis sudah rapat. Johor dah mula dekatkan daripada 1 meter ke setengah meter. InsyaAllah saya yakin Negeri Sembilan juga ke arah itu, Selangor juga ke arah itu, wilayah Persekutuan pun ke arah itu, cuma makan masa. Kita doa dulu. Kita doa dan kita berusaha. Yang penting bagi ramai dulu masjid. Biar orang jawatan agama tengok, oi dah tak larat ni. Orang dah sembahyang sampai atas jalan raya ni, sembahyang subuh. Orang sembahyang zuhur sampai kat longkang. Tuanku, ampun tuanku. Ni apa ni, tugas jawatan agama, tugas mufti mempersembahkan depan tuanku. Ampun tuanku. Kami dah dapat kami dapat tengok ni, rakyat di Negeri Sembilan ni sembahyang semua dah sampai ke tengah jalan dah ni. Sampai dekat pos kereta. Sebab apa? Ramai sangat sembahyang berjemaah. Sebab jarak-jarak. Jadi kalau rapat, insya-Allah lepas ni masuk balik ke dalam masjid. Tu dia. Yang sekarang ni nak pergi bersembah pun malu. Subuh ada 2 soft, itu pun 2,5 meter jarak. 2 soft, kalau rapat jadilah setengah soft. Malu nak bersembah. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, kita sama-samalah bantu. Kita kena tolong-menolong. Jangan tuan-tuan, saya sedih sebab saya cakap ni saya tengok sendiri dengan mata. Baru ni saya pergi kat sebuah negeri, surau. Saya letak di Instagram, beratus ribu orang share tuan-tuan, orang tengok. Saya sedih betul tuan-tuan. Kita turun bawah, saya tengok atas tu ramai orang. Surau tu cantik, kayu. Saya pun masuklah surau tu. Masuk nak sembahyang Zuhur. Masuk Zuhur masa tu 1:19.
Saya pun tengok tak ada orang. Tak apalah, saya dah duduk dari pukul 1 lagi. Saya pun bila masuk Zohor, saya takut juga sebab risau juga saya ni. Nak azan-azan takut Tok Bilal rasmi datang. Bila rasmi datang, dia kata kau diam, aku yang dilantik. Dia main aku dilantik, duduk je dah. Dia azan kali kedua je buatnya. Dia pun tunggu lewat, lambatkan sampai 1:22. Lewat 2 minit. Saya kata tak boleh ni. Saya pun azan. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendeklah azan pun. Habis saya sembahyang sunat 2 rakaat. Pusing belakang, tak ada orang lagi. Saya tambah lagi 2 rakaat lagi. Pusing belakang, tak ada lagi. Tak apalah. Zikir sekejap. Pusing belakang, tak ada. Lah kali aku kamat. Dah lah azan, jadi Bilal azan, Bilal kamat, kemudian akulah imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Pusing belakang, kosong. Akulah juga makmum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Janganlah macam tu tuan-tuan, malu kita. Masa saya ambil video tu, saya terpaksa tutup, lajukan bahagian ada nama jabatan agama tu. Aku pusing terus. Sebab takut malu jabatan agama negeri tu. Jadi tuan-tuan, kita ni jabatan agama dah luluskan buat masjid, buat surau. Majlis agama dah luluskan masjid, surau. Maka kita tanggungjawab kita penuhkan. Penuhkan, sebab itu tanggungjawab kita. Sebagai pengakhiran, saya ingin mengajak semua tuan-tuan dan puan, kita pakat-pakat berdoa biar Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada COVID-19 ini dan Allah turunkan air banjir itu. Biar rahmat Allah, hujan itu sebagai rahmat dan bukannya sebagai bala. Sekarang ni dengar di Negeri Sembilan pun agak tinggi sekarang. Doa-doakanlah hujan tu turun. Yang kedua, insya-Allah esok kami bertiga dengan Ustaz Asdin yang okey, ada. Kami di Batu Cave esok. Kami akan berforum 3 orang juga. Alhamdulillah. Batu Cave. Batu Cave. Kenapa? Bukan dalam gua tu. Kami tak forum dalam gua tu. Di Batu Cave. InsyaAllah tuan-tuan, kita nak buat macam ni juga sebab nak kutip untuk masjid dan surau. Masjid An-Nur, di An-Nur. Kita nak buat kutipan untuk masjid. So semoga Allah Ta'ala memurahkan rezeki kita semua, dipanjangkan umur, dan saya minta Ustaz Lah sebagai penutup untuk malam ini diberikan kekuatan dan kita doakan. Orang musafir doa makbul insya-Allah. Silakan Ustaz. Tengok kawan-kawan macam tu Dia suka penayang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairul amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jamil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء الخضاء والشماتة الأعداء. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة، إنك على ما تشاء القدير. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Setakat itulah saja program kita malam ini. Bicara santai, saling kita support antara satu sama lain. Sungguhnya Allah akan bersama kita dan saya yakin tuan-tuan, kita berharap kita akan bersama berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada 2 orang penceramah yang dijemput khas pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kedua orang penceramah jemputan khas pada malam ini memberi 1001 rahmat
kepada kita semua insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya mewakili Majlis Agama Islam Negeri Sembilan mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang penceramah kita pada malam ini serta kepada hadirin hadirat yang dapat hadir pada malam ini insya-Allah. Jadi insya-Allah selepas ini kita akan solat Isyak dan suka untuk saya ingatkan sekali lagi kita ada buka bus pameran. Okey. Jadi insya-Allah kita akan ada buka bus, kita sudah ada buka bus pameran. Jadi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan hari ini kita memberi peluang juga kepada masyarakat yang hadir pada hari ini untuk berwakaf bersama-sama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Bagi kaki tangan kerajaan, kita sesiapa yang membuat potongan gaji pada hari ini kita ada bawa pendrive sebagai cenderahati dan juga siapa yang ada buat wakaf tunai insya-Allah kita ada cenderahati juga insya-Allah. Jadi insya-Allah majlis diteruskan lagi dengan sedikit penyampaian cenderahati yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zainal bin Said, Setiausaha Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Dengan segala hormatnya dipersilakan tuan. Majlis mempersilakan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Izhar Arif untuk menerima cenderahati. Seterusnya majlis mempersilakan Ustaz Abdullah Ghairi. Okey. Seterusnya kita mempersilakan Ustaz Nazri bin Abu Zarim untuk menerima cenderahati daripada Setiausaha. Alhamdulillah. Terima kasih banyak diucapkan kepada ada satu lagi cenderahati yang mana disampaikan daripada pihak masjid. Dipersilakan Ustaz Zainal bin Said untuk menerima cenderahati daripada pihak masjid. Silakan Ustaz. Okey, dengan berakhirnya majlis penyampaian cenderahati tadi, maka berakhir sudahlah majlis kita pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kelemahan dan kekurangan di dalam majlis ini kami memohon seribu ampun, 1001 kemaafan. Jadi kita tangguhkan dulu majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As.